Untuk pergerakan asas robot mengikut line, baik line tracer time ataupun pathfinder ataupun pathfinder tank, ada beberapa parameter yang perlu kamu setkan di dalam software coding block supaya robot boleh bergerak mengikut line. Okey, yang pertama adalah left speed dan right speed. Left speed dan right speed adalah kelajuan untuk motor kiri dan motor kanan robot. Okey, left speed dan right speed. Okey, kelajuan paling minima adalah 0 dan paling tinggi adalah 255. Ini akan menentukan, speed yang kamu set akan menentukan selaju mana robot bergerak ketika robot sedang bergerak mengikuti line. Okey? Itu adalah left speed dan right speed. Seterusnya adalah KP dan KD. Okay. KP dan KD adalah pemala yang digunakan oleh robot kamu untuk bergerak mengikut line. Okay, KP dan KD adalah pemala yang digunakan oleh robot untuk bergerak mengikut line. Di sini robot akan menggunakan matematik untuk mengira berapakah kelajuan motor kiri dan motor kanan yang sesuai untuk robot mengikut line. So, sebagai contoh, apabila line adalah lurus begini, robot akan setkan motor kiri dan motor kanan sebagai kelajuan yang sama supaya robot boleh bergerak terus ke depan. Okey. Tetapi apabila robot bertemu dengan selekoh ke kanan begini, okey, KP dan KD akan menolong robot untuk mengira berapakah kelajuan motor kiri supaya robot akan selekoh ke kiri sedikit, okey, dan kemudian terus boleh mengikut line. Okey, robot akan sentiasa mengira, akan menukar kelajuan motor kiri dan motor kanan untuk robot terus mengikut line. Okey, itu adalah gunanya KP dan KD. Okey, untuk robot mengira kelajuan motor kiri dan motor kanan supaya robot boleh mengikut line. Okey, secara lebih mendalam, apakah dia KP dan apakah KD? Okey, KP dan KD ini saya bayangkan adalah seperti kamu menaiki basikal. Okey, apabila kamu menaiki basikal, okey, contohnya ini adalah jalan contohnya jalan yang berada di kawasan perumahan kamu menaiki basikal. Okey. Ada dua cara untuk kamu menaiki basikal sambil mengikut jalan. Satu, kamu boleh menggunakan handle basikal handle basikal kamu boleh bergerak, boleh pusing handle ke kiri ke kanan ataupun ke kiri untuk mengikuti jalan. Okey. Kamu menggunakan handle basikal adalah seperti kamu set KP di dalam robot. Okey? Handle basikal adalah seperti KP di dalam robot. Kemudian yang kedua, apabila kamu menaiki basikal, boleh juga kamu membengkokkan badan kamu ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri supaya basikal selekoh ke kiri dan ke kanan. Okey? Kamu membengkokkan sedikit badan ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri supaya basikal mengikut jalan. Okey. So bila kamu membengkokkan badan ke kiri atau ke kanan adalah seperti di dalam robot KD. Okey. So jika kamu bayangkan menggunakan handle ataupun membengkokkan badan ke kiri dan ke kanan apabila kamu menggunakan basikal, sudah tentu KP akan lebih boleh mengawal basikal dengan lebih laju. Untuk kamu membelok ke kiri dan ke kanan. Tetapi jika terlalu laju, basikal kamu akan kamu tak akan dapat mengawal basikal dengan elok. Sebagai contoh, kalau kamu menggunakan KP yang tinggi ataupun kamu menggunakan handle, kamu pusing basikal ke kiri dan ke kanan dengan lajunya, apa yang boleh berlaku dengan basikal kamu? Contohnya kalau ini basikal kamu akan mungkin bergerak begini. Okey. Memang kamu dapat mengikut line, tapi kamu punya basikal akan ke kiri dan ke kanan seperti kamu baru belajar menaiki basikal. Okey, itu adalah seperti KP yang tinggi.
Okey, di dalam KP maknanya kamu tidak boleh KP yang terlalu tinggi. Sebab akan macam saya terangkan tadi, KP yang terlalu tinggi bermaksud kamu mengawal handle basikal ke kiri dan ke kanan dengan lajunya. Okey, tapi kalau kamu di sini kamu perlukan KD yang lebih, kalau KP yang rendah bermaksud kamu menggunakan handle tu dengan baik, tidak terlalu kuat ke kiri dan tidak terlalu kuat ke kanan. Begitu contohnya bila ada selekor, kamu cuma membelok menggunakan handle sedikit saja ke kiri dan dah cukup untuk membelokkan basikal kamu sedikit saja ke kanan supaya kamu dapat membelok ke kanan dengan baik. Okey, sedikit ke kanan, sedikit ke kanan, sedikit ke kanan. Inilah yang dibayangkan dengan KP yang rendah. Okey, tetapi KP tak boleh terlalu rendah. Kenapa? Contohnya kalau KP terlalu rendah, kamu berada di selekor ini, okey, KP terlalu rendah maknanya kamu dah nampak selekor tapi kamu belokkan basikal kamu sedikit saja. Apa yang akan berlaku? Kamu akan tersasar. Okey? So KP kamu tidak boleh terlalu rendah juga. Okey, kamu perlu dapatkan seperti naik basikal, kamu perlu dapatkan KP yang sesuai untuk basikal dan keadaan jalan. Okey, KP tak boleh terlalu tinggi dan juga tak boleh terlalu rendah. Okey. Kemudian KD. Okey, apa guna KD? KD juga digunakan untuk membelok, tapi macam saya terangkan tadi, membelok menggunakan badan. Okey, di mana jika selekor hanyalah selekor yang sedikit, so kita akan membelok menggunakan badan. So contohnya katakanlah selekor tu yang tidak berapa tajam seperti ini. So apabila kita menggunakan KD yang tinggi, dapatlah kita membelokkan badan. Okey, dan basikal dapat mengikut selekor dengan baik. Okey, so di sini jika selekor tidak terlalu tajam, okey, KD akan lebih membantu robot ataupun basikal kamu tadi, robot, untuk mengira kelajuan motor kiri dan motor kanan dengan lebih baik. Okey, KD juga digunakan untuk membantu KP. Okey, contohnya jika KP kamu tinggi di mana robot kamu bergerak begini, tetapi kalau KP kamu juga baik, ada kemungkinan robot kamu akan bergerak dengan baik ke kiri dan ke kanan. Tapi apabila KD kamu tinggi, robot akan dapat bergerak terus dan mengikut line dengan baik. Okey, sebab di sini KD menolong mengurangkan robot bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, di sini KD membantu KP untuk mengikut line. Okey, so dalam robot kamu perlu dapatkan KP dan KD yang sesuai. Okey, secara rumusan saya ulang sekali lagi. KP yang tinggi akan menyebabkan robot bergerak ke kiri dan ke kanan dengan banyaknya. Okey, begini. Tetapi robot akan boleh mengikut line pada selekor yang tajam. Okey. Tapi KP yang rendah, robot tidak akan bergerak dengan banyaknya. Robot akan bergerak dengan sedikit saja ke kiri dan ke kanan sambil mengikut line. Tetapi apabila diselekor, ada kemungkinan robot akan tersasar. KD pula akan menentukan kadar KP bergerak ke kiri dan ke kanan. So jika kamu setkan KD yang tinggi, robot akan kurang responsif. Dia akan bergerak begini. KD yang rendah akan menyebabkan robot lebih kadar KP lebih cepat. So dia akan bergerak lebih banyak ke kiri dan ke kanan begini. Sama juga untuk KD, kamu perlu mencari value yang sesuai.